Okey, seterusnya saya akan masuk kepada modul seterusnya, iaitu pembangunan. Pemilihan kawasan. Antara faktor yang paling penting, risiko banjir. Adakah tanah tuan-tuan terlibat dengan risiko banjir berkala atau banjir baru? Kalau banjir ni, kalau dah start bermula sejarah banjir tu, kemungkinan sejarah tu akan berulang lah. Okey. Dan durian kalau lebih daripada 2 hari, risiko untuk mati tu amat tinggi. 2 hari, 3 hari boleh mati, tenggelam. Lepas tu kawasan air masin. Kalau tepi pantai atau bukit tak apa, bawah pantai tu tak boleh tanam, sebab tahap kemasinan tak sesuai untuk pertumbuhan pokok durian. Seterusnya, persepsi kesesuaian. Ramai yang kata nak tanam durian perlu tanah berbukit, sebab raut kebanyakannya semua bukit. Tanah yang cantik untuk tanam durian adalah tanah landai, senang untuk buat kerja. Sebab raut tanam kat bukit, sebab itu je tanah yang ada. Okey, akses kebun, ini pun masalah. Satu Malaysia, nak pergi kebun kita kena lalu kebun orang. Untuk akses jalan tak bagi. Padahal semayang tengok hari Jumaat depan imam, orang nak tumpang lalu. Last kali bergaduh keluarga sampai anak sampai cucu, nak tumpang lalu sahaja. Pelaburan durian bukan pada hasil dan pokok, tetapi kita pun ada pelaburan akan datang. Bayangkan orang menyara keluarga dia lalu kebun kita. Apa yang kita dapat? Tapi banyak kes tanah terbiar di Malaysia puncanya akses jalan tak bagi. Dan kalau dah bagi, tolong hormat tuan yang bagi jalan tu. Dua-dua bermasalah. Okey. Yang ini contoh banjir 2022 tahun ni, awal tahun. Okey. Dan apa tuan-tuan perlu buat dalam penyediaan kawasan? Kita akan bagi pengenalpastian lot. Tolong kalau beli tanah baru, tolong sukat dahulu. Jangan termakan hak orang, walaupun tuan kebun tak pusing apa-apa. Okey, sepadan akses jalan, bersih kawasan dan perancangan kawasan. Bersih kawasan dibagikan kepada 4: kelapa sawit, getah, dusun lama dan hutan sekunder. Untuk tahun ni kebun sawit kurang dibuat untuk tanam durian sebab harga cantik. Okey. Yang getah. Okey, dan pembersihan kawasan. Kita boleh guna excavator, bulldozer atau backhoe. Kalau kebun kecil belakang rumah 5 pokok, tak payahlah. Okey, buat secara manual. Dan harga ni pun pada harga Disember 2020. Harga mesin tidak termasuk dengan loader, iaitu upah pengangkutan. Dan harga ni sebenarnya bergantung kepada siapa broker tuan-tuan. Kalau tuan-tuan minta kawan-kawan yang tolong carikan, harganya lagi mahal. Sebab kawan dia akan makan kawan. Bukan tolong. Dan tak ada orang dalam dunia ni kerja sukarela tanpa upah. Bayarlah, kawan dah cari, bayar kopi sikit. Okey. Okey, kalau untuk kelapa sawit, chipping dahulu dalam 3 inci tebal, bawah 3 inci supaya ia mudah mereput. Okey. Kos chipping pun dalam 1,500 ke 200 sehektar. Okey, ni contohlah. Biasalah mana tuan-tuan yang ada sawit selalu tengok Okey, seterusnya bagi pokok getah, kalau boleh cuba gali sedalam yang boleh. Nak keluarkan semua akar keseluruhan adalah mustahil, tetapi kurang-kurangnya tunggul akar tu pun dapat digali, sebab kita tak nak ia jadi perumah untuk anai-anai dan juga penyakit akar. Okey, dan waktu ni tolong pastikan ada mandor atau kita sendiri tengok, sebab operator mesin kerja nak mudah juga kadang-kadang, bergantung pada orang.
Kalau dalam hutan dia buat seorang-seorang, dia buat ikut dan je. Tanpa pengawasan, kemungkinan besar boleh berlaku. Okey. Yang ni untuk jual kayu, benda semua tu, tolonglah pastikan kontrak awal tu sama dengan apa yang berlaku. Okey, bulldozer, ini antara yang terbaik untuk buat teres. Yang ini paling terbaik sebab dia dapat buat rata mengufuk sama. Kalau pakai excavator buat teres tak sama. Kalau bulldozer sama. Okey, meratakan, dah siap clear, tolong ratakan balik. Mana yang tanah yang berlubang-lubang tu dapat diratakan supaya tuan kebun tak masuk lubang kebun sendiri. Okey. Dan percayalah, pada waktu kerja macam ni, ramai kawan-kawan orang kampung bawa anak dan cucu untuk tengok. Sebab ini kehebatan kita. Asal excavator, backhoe, bulldozer buat kerja, ramai yang bawa. Rata terus supaya senang kita nak rancang, nak pakai traktor ke, mesin rumput tolak akan datang. Okey. Kumpul sisa pembersihan. Boleh bakar atau tidak. Sisa pengumpulan ladang kita. Boleh bakar tapi dengan syarat dapatkan permit daripada Jabatan Alam Sekitar. Sebab satu longgok ni 5,000 compound. Dan sekejap saja ia sampai. Tak sampai setengah jam walaupun waktu malam. Kecuali hari raya pertama. Sebab pegawai cuti Okey, pembakaran terbuka, dapatkan permit. Okey, kalau nak bakar ni pun kena ada tempoh juga. Jangan 2 minggu nampak daun kering dah bakar. Api tu tak akan padam habis. Terpaksa buat kerja kali kedua. Biar dia kering dalam 2 bulan, bergantung kepada jenis kayu. Okey. Seterusnya, nak baiki struktur tanah. Kalau ada plau dan rotor lagi bagus, pulihkan balik. Okey, mana kayu atau sisa ladang yang diameternya melebihi daripada 2 inci perlu dikumpulkan. Mana yang di bawah 2 inci, 1 inci, tak apa. Sebab proses perebutannya cepat. Kita tak nak mengundang anai-anai. Okey, ini pun kerja yang biasalah. Dah tu kumpulkan balik, kumpulkan anak beranak. Jangan sampai time musim buah saja balik. Waktu buat kerja tak balik. Adik-beradik pun sama. Waktu mesin rumput tak balik. Waktu musim buah, hujung musim buah, mana bahagian aku? Okey, tindakan selepas pembersihan. Rancang penyusunan infra, bina jalan, bina teres dan juga pembangunan infra yang lain. Contoh, bagi tanah rata, kita nak jalan ke jalan adalah sebanyak 10 pokok. Jangan buat lebih. Pertama, sebab satu gulung paip 100 meter. Dah ngam 1 meter. Lepas tu, untuk akses kerja 5 pokok sini ke jalan ni, 5 pokok ke jalan sana. Kalau tuan-tuan buat 30 pokok, kerja akan jadi rumit. Okey. Dan bagi kawasan teres, lakar kedudukan infra. Tengok dia punya feng shui dulu. Ada yang buat kebun, buka pagar je kolam. Okey, nak buat rumah. Rumah pam dan rumah pekerja kalau boleh dalam keadaan berhampiran. Jangan buat rumah sini, store dekat sini. Pencuri nak ambil senang. Kalau dekat sini dia buat store, mungkin dia ambil tapi segan sikit. Okey, dan untuk teres jangan buat terlampau panjang. Cukup dalam 10 pokok ke 12 pokok sahaja. Okey, bina jalan. Kalau kebun tuan-tuan luas, paling kurang 14 kaki. Dan bagi kawasan berteres, kawasan berbukit, dalam ketinggian 10 meter, tinggi jalan hanya 1 meter sahaja.